أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pertamanya kita mengucap syukur, mengucap hamdalah, alhamdulillah di atas taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang meluangkan masa kita, yang meluangkan hidup kita menuju ke masjid Allah untuk mempelajari isi-isi kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Karim. Serta kita berdoa semoga masa, tenaga, pemikiran kita Allah Ta'ala buka hati kita, boleh kita menerima ajarannya yang boleh membawa kepada amal soleh, yang boleh menambahkan hasanat di akhirat, yang membawa kita selamat dan berjaya di akhirat nanti insya-Allah taala. Ayat yang kita nak mengaji hari ini daripada tafsir Al-Quran Al-Karim, iaitu ayat yang ke-100. Ada 100 ni. Ada 100 ni. 100 ni siapa insya-Allah kepada 110 daripada surah Al-An'am, insya-Allah sampai kepada 110. Dah sambungnya hak mengumbarkan. Mari kita baca dulu untuk melaksanakan atau untuk mendapat pahala Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebut melalui hadis Nabi, man qara'a harfan minal Quran falahu 10 hasanat lam akul alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf. Baca satu huruf boleh 10 hasanah. Dan kita nak baca lebih kurang 900 huruf dalam 4 ayat. 900 huruf ni insya-Allah kita akan dapat 9,000 hasanah mengikut Allah sebut dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa hu wa a'rid 'anil musyrikin.
walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza wa ma anta 'alaihim biwakil ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. Ada siapa ayat yang ke 111 900 ataupun 900 lebih lah. Satu huruf 10 hasanah. Waktu yang kita nak ada pahala daripada Allah SWT datang baca Quran ini sekitar kita dia perhati. Mari tengok-tengok pada makna sepitah lalu. Makna sepitah lalu ataupun terjemah harfiah. Ittabi' dan selepas daripada ayat Allah Ta'ala kata wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Nak kemarin ittabi' ikutlah kamu ma uhiya ilaika min rabbik, perkara yang diwahyu kepada engkau daripada Tuhan engkau. Quran itulah hadis itu. La ilaha illahu. Yang Allah tadi, Tuhan kamu tadi, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar illahu, melainkan Dia. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan palailah kamu daripada orang-orang musyrik.
Walau sya Allah, dan kalau Allah kehendak, ma asyraku, nescaya mereka itu tidak bersekutu. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza, dan kami tidak menjadikan engkau, hai Muhammad, hafiza, penjaga ataupun pengawal. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan tidak juga engkau dan tidak juga engkau ke atas mereka itu wakil yang mengurus. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu mencerita allazina yad'una min dunillah, benda-benda yang mereka itu sembah selain daripada Allah. Fayasubbullah, maka mereka itu akan cerita akan Allah adwan, secara melampau, bighairi ilmin, dengan tidak ada ilmu. Kadzalika, demikian itulah, zayyanna, kami memperelokkan, memperhiaskan, likulli ummatin, bagi tiap-tiap ummah, amalahum, amalan mereka. Thumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka lah marji'uhum, tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum, maka ia mencerita kepada mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka itu dah amalkan. Waqsamu billah, dan mereka pula bersumpah dengan Allah, jahda aimanihim, sesungguh-sungguh sumpahan mereka. La in ja'atuhum ayatun, sesungguhnya jika datang kepada mereka ayatun, ayat ataupun mukjizat, la yu'minunna biha, nascaya mereka beriman dengannya. Kul, kata oleh wahai Muhammad, innamal ayat, sesungguhnya mukjizat itu indallah, dari Allah ataupun di sisi Allah. Wa ma yush'irukum, dan tidaklah menjedari akan kamu, hai orang Islam, annaha, bahwasanya, iza ja'at, apabila datanglah ia mukjizat, la yu'minun, tidak juga mereka itu beriman. Wa nuqallibu afidatahum, dan kami palingkan hati-hati mereka. Wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka. Kama lam yu'minu bihi, seperti mana mereka tidak juga beriman dengannya awwala marrah, pada awal kali. Wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun, dan ia tinggal mereka itu, biar mereka itu
fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka itu, ya'mahun, meraba-raba. Fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka itu, ya'mahu, meraba-raba, dalam keadaan buta tuli, buta lah. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah, dan jikalau kami menurun kepada mereka itu akan malaikat. Wa kallamahumul mauta, dan dicekap akan mereka itu oleh yang telah mati. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in kumula, dan kami himpun ke atas mereka itu tiap-tiap suatu di depan. Maka liyu'minu, tidak juga mereka itu beriman. Illa ayyasha Allah, malaikat masyiatillah, dengan kehendak Allah. Walakinna aktsarahum, dan tetapi kebanyakan mereka itu yajhalu, jahil. Allah, tu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada siapa 100? Bismillah. Yang Allah Taala kecek saat ni, sekaligus kalau kita duduk dengar terjemah harfiah saat ni, tak ada lah hando lah. Maknanya kalau faham sekaligus, tengok sekaligus, kita ada balahano, tapi memberi arti yang besar, yang dalam, yang banyak. Itulah perlu pada tadabbur, perlu pada perhati, perlu pada masuk pada tafsir. Faham tu faham dah dah. Apabila diterjemah dengan bahasa Melayu, kita faham dah, tapi faham bahasa ada kelabu-kelabu. InsyaAllah kita nak masuk pada ada tafsir dengan secara ada teliti. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini sebagai anak-anak mengajak semua umat Islam, tidak ada cara lain. Kalau nak berjaya, malaikat saja Nabi wajah. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ittiba'lah nabiku. Sebab nabi itu wahyu Allah. Okey. Sebab kita doa ada panggil hadis ni. Kalau hadis sahih ni ialah wahyu Allah. Mana nabi sendiri itu wahyu Allah. Gerak-geri Nabi, kecek Nabi, duduk Nabi itu. Sebab itulah berikutlah Nabi aku. Kerana Nabi aku tak adalah wahyu aku. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutlah wahyu yang aku wahyu pada engkau min rabbika, daripada Tuhan kau. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Itu dua tu. Melainkan Allah. Maknanya syarat bagi Tuhan nak terima satu-satu amalan dia, iaitu ikhlas hati kepada Allah, lepas tu ittiba' luar daripada Nabi. Jadi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, la ilaha illallah tu hati, Muhammadur Rasulullah tu Islam, ataupun la ilaha illallah tu iman. Iman nekara tu la ilaha illallah tu. Lepas tu Islam 5 perkara tu Muhammadur Rasulullah. Dua tu ya. Pas umur tu kita nak mengaji tu, ya mari dua tu ya. Mari daripada Islam, mari daripada iman. Mari daripada iman daripada Allah, mari daripada Islam, iaitu Nabi Allah. Dua tu ya, tak ada dah lebih dah tu. Maknanya kena tengok situ. Tu pada asal. Kita dah buat amal, dan we kena atas dua tu sudahlah. Habis tu kalau buat amal, buat hamba bukan buat dengan hati,
tak sah. Semaya bukan dengan hati tak sah. Sebab orang panggil semaya tak ada Allah. Tahu tak? Sebab Allah ni dia tengok di hati. Jadi kalau kita semaya zahir duk tunduk nak tunduk bangun tapi hati tak ada dengan Allah Taala, tak ada kosong. Orang panggil semaya ada Islam. Hati panggil Muslim tu. Bukan mukmin tak. Mukmin yang kena ada hati. Maknanya kena ada kosong semaya. Tu jadi waktu lah semaya nak jadi ada pahala. Semaya nak ayat atas nak ada pahala, kena ada Allah, kena ada Nabi. Ikutlah wa amal apa-apa, kena ada Allah, kena ada Nabi. Itu sebagai asas. Semaya itu sebagai asas. Hal lain supaya enggak nak sedekah. Kena ada Allah, kena ada Nabi. Nak buat amal apa saja kena ada Allah, kena ada Nabi. Tak boleh cerah waktu. Cerah mana-mana saja kosong, tak ada pahala. Sebab Nabi tu dia tak boleh beri pahala. Kita buat supaya dia apa? Hak dia nak beri pahala Allah. Bahkan kalau kita buat tak ada Allah, kita tak ada ikhlas kerana Allah, siapa dia nak beri? Hatu nak ayat ikut buat amal lega pun. Nak tolong orang apa seperti itu. Habis harta kita beri tolong orang. Kena Allah, kena ada Muhammad. Mana kena ada la ilaha illallah, kena ada Muhammad Rasulullah. Sedekah banyak mana pun tapi Allah tak ada. Mana yang panggil ikhlas tak ada. Hati tak ada dengan Allah Ta'ala. Saja. Semua amal ni. Hak kecil, hak besar. Dia ada itu. Sebab tu yang panggil rukun Tuhan nak terima. Amal ni ialah ada dua tu. Dia tak ada dua tu saja. Free. Hak tu yang panggil apabila sampai kiamat esok ni. Duk semaya, duk puasa, duk semaya kosong. Apabila buka sijil amal ni tu. Buka tengok kosong. Dan hari ni kosong. Esok kosong. Lusa kosong. Setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun duk kosong. Maya semua tapi ada apa sekarang? Tubik sun dia main. Dan sebab apa? Sebab dalam semaya tak ada Allah. Tak ada la ilaha illallah. Mana tak ada hati. Itu asal. Tak ada dah Tuhan sebut sini dua ni. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illa huwa. Wa a'rid 'anil musyrikin. Wa a'rid 'anil musyrikin dan kamu palinglah daripada musyrikin. Maknanya secara dia lah. Kalau dia kata huduh kemungpung, dia ada jahat kemungpung, tak usah duduk balas jahat lah. Tak usah duduk itulah panggil paling tak usah buat kira. Itu maksud dia panggil. Itu wa'arid alil musyrikin dan hendaklah kamu paling daripada amalan-amalan jahat daripada musyrikin yang cuba nak sama ada nak tuduh kamu, nak kata jahat pada kamu ataupun nak bunuh kamu, mau lari tak usah nak lawan lah. Soalnya gitu. Itu Nabi tak ada. Lawan dekat musyrikin tak ada. Masa duk Mekah lah nak ayat kata. Dia jauh ikut dak buat. Orang dak buat depan mata dia. Orang dak azab bila. Dak azab dia panggil sahabat-sahabat depan mata dia. Dia kata sabran ala yasir. Sabar-sabar ya. Dak tengok atas ni tak boleh buat apa. Tu nak ayat wa'arid alil musyrikin. Maknanya maaflah pada musyrikin, orang duk tuduh jahat, duk kata gapo kepadamu tu. Wa'fu anhu. Semua maaf. Dia panggil a'rid alil musyrikin. Tak usah duduk jadi tugah hatilah. Kerana orang panggil dengan kerana musabat itulah baru pertolongan Allah Taala akan mari. Ya pertolongan Allah Taala dia tak mari pada siapa-siapa pun. Ini sebagai dalil. Pada Nabi sendiri itu sebagai contoh dah. Dia tak mari pertolongan Allah Taala kalau Nabi tidak ada sabar. Jelas tu. Sebab tu Tuhan suruh sabar. Habis itu Nabi kata sabar dia sabar. Walakumul jannah. Sabar. Maknanya Nabi tak buat apa. Sebab apa? Apabila Nabi tak sabar, akhirnya Tuhan tolong. Dia belakang. Boleh buka, boleh gapo ni. Itu hasil daripada sabar Nabi itu. Itu sebagai ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia suruh sabar. Sebab kebaikan orang panggil sama ada apa saja pun orang panggil ia tidak akan mari pertolongan Allah Taala melainkan lepas pada susah payah sabar. Tu. Habis tu punya susah jangan duduk apa dia panggil jangan duduk melau, jangan duduk tahu susah weh, orang tu penat weh dengan siapa. Ada. Dengan siapa semaya pun tak semaya dengan siapa orang panggil ada apa? Kerana susah ni. Bergaduh tu bergaduh ni. Ya susah tu, Tuhan nak susah tu. Nak kita mikir, nak ingat, lepas tu dia panggil istiqamah di atas benda kita nak buat. Walaupun susah setengah mana pun. Kalulah nak sembahyang jemaah di masjid, marilah rupalah anda apa orang panggil. Dia. Sabar dia tak tinggal masjid. Tu masjid dan juga amalan lain seperti itu. Dia panggil sebab apa? Sebab kebaikan dan orang panggil dan kebaikan yang Tuhan akan tolong akan buat mari lepas pada kita sabar tak susah tu baru yang mari. Makna ayat katanya kaedah Allah Taala nak tolong seseorang dia tak Tuhan tak tolong kalau dia tak lepas sabar. Sebab tu Tuhan kata innallaha ma'as sabirin. Allah Taala bersama dengan sabar. We ada sabar sungguh. Jangan kata pandai royak je sabar-sabar. Tapi sabar pria kena jadi sabar sungguh. Lepas ada tu Tuhan tolong. Maknanya panggil kena sabar. Sebab itu sabar saja. Orang sabarlah orang berjaya. Sebab tu Tuhan kata innallaha ma'as sabirin. Tu. Banding sebab tu ayat ni seolah aja sabar hai Muhammad. Orang nak wajah kamu nak kata huduh kamu dengan apa pun sabar. A'rid 'anil musyrikin. Makna maaflah. Saya berasa hatilah. Tenanglah. Sabarlah. Kerana kesabaran itu aku akan tolong lepas dah tu. Itu dimaksudkan kata wa'arid 'alal musyrikin. Allah. Walau sya Allah dan jikalau Allah menghendaki. Jadi kalau Allah Taala masih Allah Taala khanak tok sewi ada mereka syirik dengan Allah Subhanahu Taala tu ma asyraku. Tentu sekali mereka itu tidak syirik. Tuhan kalau hidayah nak hidayah kepada semua manusia. Manusia orang panggil tak jadi syirik lah. Manusia tak jadi kufur lah dengan dia. Kalau Tuhan nak, tapi nak ayat kata hikmat Tuhan dia tak nak situ. Orang panggil dia tak nak situ, orang panggil dia lepas lagi kandak tu kepada manusia masing-masing. Tapi muafakah dengan kandak dia. Tapi kalau masa Allah Ta'ala tu tak kandak, dia nak buat satu tu benda benda jahat tu orang panggil dia nak buat benda jahat, tapi kandak Allah Ta'ala tak seru jadi, tak jadi. Tapi ni nak ayat atas kandak dia muafakah dengan kandak Allah SWT. Itu adalah hikmah lah tu. Hikmah. Walau sya Allah ma asyraku, dan jikalau Allah Ta'ala kandak menghadapi mereka itu tidak deraka, tidak syirik pada Allah, ma asyraku, tentu sekali mereka tidak syirik. Tidak sekutulah dengan Allah SWT. Kalau Tuhan nak hidayah, sebab tu adalah satu hadis yang hadis kata tu, jikalau lah semua manusia ni orang panggil hidup atas satu hati orang yang taat pada Allah SWT. Semua manusia atas dunia ni hidup atas seorang yang soleh, seorang yang orang panggil mukmin. Dia beriman berlaku lah hidup seperti itu. Dia kata ma zada fi mulki syai'a. Makna dah subhanahu Allah Ta'ala ni tak ada kata Allah Ta'ala jadi debel dengan sebab dia taat dia ada. Oh ya, pekak Allah Ta'ala tak ada jadi mulia, tak ada ditinggi dengan sebab manusia semua tu taat dia. Tak ada kesepa dengan Allah Ta'ala. Dia tak semua manusia dia orang ikut ramai jadi debel dia. Orang pakat turut ramai dia jadi naik pekak dia. Pakat huruf dia, dia tu ada luahlah hidung sikit. Tu ya, tu hak Tuhan manusia, Tuhan dia. Walaupun manusia semua. Bahaya tak kalaulah seorang manusia yang apa dia orang panggil yang jahat semua tu orang panggil
Hidup manusia semua hidup di atas seorang hati, di atas hati seorang yang fajir, orang yang jahat. Maknanya manusia semua tu jahat berlaku. Tak ada siapa beriman seorang habuk pun. Kalau pun begitu, orang panggil tak ada jatuh pekat nak pekat Allah Ta'ala walaupun sikit. Orang semua tak ada siapa beriman dia. Jadi kesiklah dia duduk seorang gitu kalau manusia. Jadi jatuhlah pekat dia sampai orang tak ada huruf dia. Tapi Tuhan dia walau manusia semua pun taat ke dia itu jahat kufur dia tak ada kurang pun pekat Allah Ta'ala sikit. Ni Allah Ta'ala dia tak ada kesan dengan malam manusia. Dia tak semua manusia. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala dia buka peluang. Siapa yang nak taat. Siapa yang nak aku hak tu serahlah. Maka kena dengan kehendak Allah Subhanahu Ta'ala juga. Tu dia panggil hikmah. Ya hikmah dah tu. Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafiza. Hafiza. Hafiza ni maknanya penjaga ataupun pengawal. Dan kami tidak jadikan engkau hai Muhammad sebagai pengawal kat atas mereka itu. Mana bukan aku jadi kamu ni hai Muhammad untuk kena duk jaga duk. Dah. Orang panggil duk jaga dia motu. Dah. Bukan mu kena duk jaga mereka. Cuma beroyak je. Maka bukan duduk bawah mas'uliyah tanggungjawab kamu. Dalam kena duk jaga ni. Misalnya orang panggil satu kumpulan tidak beriman, deraka pada Nabi. Tak ada kerja lain dah dia duk pisah juga. Kerana orang panggil hingga sampai tinggal hak-hak lain. Tu sebab tu dah. Mana apabila mereka cerak yakin kata mereka tidak akan beriman dengan tidak beri taat kepada Allah dan taat kepada kamu, tinggallah. Ada cara dia lah. Sebab kamu bukan menjadi seorang penjaga kat atas mereka itu dak. Maknanya orang panggil bukan jadi pok dia kalau seolah macam gitu. Supaya pok dengan anak Pok dengan anak siapa dia? Pok tu sebagai penjaga anak ni. Anak gena-gena dia kena jaga. Tu. Tapi ni dak. Maknanya manusia Nabi itu bukan jadi pok kepada manusia. Kena duk jaga, kena duk. Cuma sebagai dakwah, nampak okey, tak nampak tak ada masalah. Kalau dia berderaka ke apa pun paling belakang. Wa arid adil musyrikin. Tu. Wa ma anta alaihim biwakil. Dia wakil ni apa? Wakil itu supaya juga lebih kurang juga. Wakil ni ialah pengurus ataupun orang yang telah diserah tanggungjawab dia sebagai wakil di atas. Dia manusia dah. Kamu bukanlah orang panggil menjadi wakil kat atas mereka dah. Sebab tu dia kata Nabi ni bukan hafiz kat atas manusia. Dan Nabi ni bukan wakil kat atas manusia. Tetapi Nabi ni apa dia? Mubasyiran wa nazira tu ya Nabi. Wa ya benar ma alaika illal bala. Musafanya ajaran Allah Subhanahu taala pada mereka dan bukan kamu bertanggungjawab kalau mereka itu tidak beriman. Hak tu kerjaku. Soalnya gitu. Kerja Allah Subhanahu taala. Hak tu duduk di atas masyiah Allah Subhanahu taala. Allah taala hidayah. Allah taala dak tak usah hidayah, Allah taala tak hidayah. Royak ya. Royak. Dakwah. Itu dimaksudkan hafizah dan wakil. Hafiz wa wakil. Habis itu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dan janganlah kamu maki, caci benda-benda yang mereka itu ibadat selain pada Allah. Allazina yad'una min dunillah ni orang-orang ataupun benda-benda ataupun berhala-berhala yang mereka ada ibadat selain daripada Allah. Menjadi caci. Jangan jadi kata huduh pada berhala dia. Jangan kata huduh pada berhala dia. Sebab ia belum pada ni dulu
Dia kata yanhal mu'minin an amrin kana jaizan bal masyru'an fil asal. Jadi pada awal tu boleh. Masa duk Mekah pada awal mula-mula tu memang boleh nak kata kepada berhala-berhala. Tuhanmu nak panggil macam-macam lah, ikutlah nak kata apa, kata huduh-huduh. Kepada orang musyrikin, Tuhanmu berhalamu tu. Tak pakar, tak gapo misalnya berhala-mu orang panggil. Tu dulu tu dia boleh nak kata kepada berhala-berhala tu, nak kata huduh kepada berhala-berhala. Sebab tu turun ayat ni. Turun ayat ni maka Tuhan kata wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu duk caci, duk maki kepada berhala-berhala hak yang mereka itu duk sembah selain daripada Allah. Mereka itu duk sembah apa? Jangan duk caci ke dia. Caci kepada berhala tu. Bukan caci pada berhala. Saya katalah dah huduh-huduh pada berhala tu. Ada sahabat dia dulu yang boleh. Tak ada apa. Sebab apa? Turun ayat ni larang, maka Tuhan kata fayasubbullaha adwan bighairi ilmi. Tu sebab. Sebab boleh jadi Allah Taala larang tok se widak maki kepada berhala agama lain lah mudah-mudah tu. Tok se dak maki kepada berhala agama lain. Tak kiralah. Berhala musyrikin ataupun hak yang disembah selain daripada berhala tu panggil hak yang agama-agama lain dak sembah sik dak sembah gapo misalnya panggil jangan dak sembah dak maki daripada berhala-berhala. Sebab apa? Sebab apabila maki kepada berhala agama tu yang dia duk bertuhan kepada benda tu menyebabkan dia kata fayasubbullah, menyebabkan mereka itu akan caci kepada Allah. Ya, caci kepada Allah sebagaimana orang panggil duk berlaku dalam dunia ni. Sebab tu orang panggil orang Islam tidak boleh nak pergi caci kepada berhala-berhala ataupun apa dia panggil benda yang disembah oleh manusia selain daripada Allah tu, nak pergi caci kepada benda tu tak boleh. Sebagaimana ada setengah-setengah agama lain, sebagaimana baru ni yang panggil Macron, panggil presiden orang Inggeris tu yang panggil caci pada Nabi Muhammad. Sebab tu yang panggil maka dilarang kalau siapa semua dunia ni pakai muzaharat, pakai belarak. Kerana orang panggil caci kepada agama dia tak boleh. Ya tak boleh. Ni no ya Islam pun larang. Sebab tu dia tak say. Sebab tu apabila dia mau caci kepada agama Allah, kepada Allah dan kepada Nabi tu orang panggil, itulah menimbulkan orang panggil satu. Sebab apa? Sebab orang Islam tak ada. Saya duduk caci, duduk kata huduh pada berhala-berhala selain daripada Allah Subhanahu Taala tu. Sebab apa? Sebab Allah Taala larang. Fa yasubbullah, apabila caci kepada berhala-berhala mereka itu, maka mereka itu akan caci kepada Allah aduan secara melampau. Ni kata jadi maka timbullah masalah. Sebab tu tidak boleh nak caci berhala-berhala mereka, supaya mereka itu tidak caci balik pada Allah dengan cara melampau bighairi ilmin, dengan tidak ada ilmu, dengan jahil. Payah orang jahil ni dia nak kata, dia kata huduh-huduh orang panggil tak boleh nak dengar lah. Misalnya kita sebagai orang Islam, kita tak boleh nak dengar lah orang panggil dia mencaci. Tuhanmu pasal tu, Tuhanmu pasal tu misalnya. Ataupun nabimu gitu, nabimu ni, ataupun ejek-ejek nabi orang panggil. Buat gambar katung, buat gambar orang panggil nabi sepuluh papuci, orang panggil. Boleh dengar tak kita? Kita orang Islam tak boleh dengar. Sebab itulah kita jangan ada honad dulu lagi. Jangan ada kata pada Tuhan mereka. Tapi kalau dia berkata, kita boleh rak, boleh lawan lah. Sebab kita tak biasa, orang Islam tidak boleh. Itu sebab apa? Nak menahan benda tu. Takut timbul jadi isu satu masalah. Sebagaimana orang panggil satu kelum. Orang Buzan dia panggil kelum. Apa dah? Orang kata kepada Tuhan, kepada Islam macam-macam. Apa yang ditimbul di hari ini. Tapi orang panggil akhir sekali je orang panggil dapat dirakkan daripada orang kafir sendiri juga. Rak kepada mereka dengan secara itu nak ayat kata. Sebab orang Islam tak biasa. Islam tak boleh tu bukan tak biasa tak. Tak boleh. Nak pergi kata huduh pada dia berhala-berhala. Sebab tu apabila dia mau kata, maka mesti kena lawan lah.
Tu. Sahabat ayat yang panggil. Tu ni adalah arahan daripada Allah SWT yang mengatakan janganlah kamu caci kepada berhala-berhala dan agama lain yang mereka itu semua, kerana apabila mu caci maka mereka itu akan caci Allah dengan secara melampau, bighairi ilmin, dengan jahil. Tu dia orang jahil ni, dia kata macam-macam lah, tak boleh dengar lah, tak sedap dengar lah. Dan kalau orang tak jahil, orang itu dia kata beringat-beringat, tapi buat nama ni dan dia kata dengan cara jahil, dia kata macam-macam lah, panggil sebab tu dia kata fa yasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka mereka itu akan caci Allah dengan secara melampau dan jahil, bighairi ilmin. Itu dia. Sebab apa dia kata sini? Dia kata li'annahum, sebab Tuhan orang musyrikin ni, li'annahum yahmuna lidinihim wa yata'assabuna lahu, kerana tiap-tiap agama dia ta'assub pada agama dia. Tiap-tiap agama dia ta'assub pada agama dia. Dia cerak dah. Sebab apabila kita mana orang Islam maki pada agama dia, ya tentu sekali dia mempertahankan agama dia. Tu. Semua manusia tu yang duk beragama dengan mana-mana agama tu, dia ta'assub pada agama dia. Supaya juga orang panggil kita orang Islam pun seperti juga. Yang duduk faham kepada satu-satu faham, dia ta'assub kepada faham dia tu, dia tak nampak dah faham hal lain. Dia mempertahankan dengan secara orang panggil dengan secara terus-terang lah. Apa kita nak tengok, kalau lah kata Syiah macam-macam, dia mempertahankan Syiah dia tu, dia panggil dah habis-habis. Walaupun benda tu dia cerak tengok, nampak benda yang bukan-bukan, hidup melau, hidup terjun dalam api, hidup orang panggil benda tu, tapi oleh kerana itu adalah ibadat dia, dia mempertahankan benda tu. Begitu juga kaum-kaum daripada musabbihah, daripada mubtadi'ah, daripada dia mempertahankan bid'ah dia tu sehabis-habislah. Kalau dia tidak mempelajari benda-benda hak lain tu, orang panggil bertahan mati-mati dah. Siapa orang panggil, kalau adik beradik sendiri pun orang panggil cek bukan adik-beradik lah. Tu nak ayat dia mempertahankan benda hak ada ibadat, dia mempertahankan benda hak bid'ah tu. Kalau lah kata dalam satu agama, ya ada mubtadi'ah, orang yang suka mereka-reka buat bid'ah dalam agama, dan dia mempertahankan apabila orang hidup ajar, hidup tunjuk ajar ini adalah bid'ah, ini tak kena, dia mempertahankan bid'ah tu bermati-mati, jauh mati. Tu jauh, kalau adik-beradik, kalau orang panggil jauh putus. Tu nak apa? Dia mempertahankan benda hak dia ada ibadat. Kalau orang panggil dia tidak cari ilmu lebih luas pada tu, itu dalam agama sendiri, apa tak lagi pada agama lain. Sebab itulah sini Allah Ta'ala lari untuk sewa hidup, ada kata huduh pada berhala-berhala mereka hak yang mereka dah sembah tu. Yatalakal li'anna kulla ummatin zayyanallahu lahum amalahum fara'auhu hasana wa zabbu anhu an. Iaitu kerana tiap-tiap ummah ni Allah Ta'ala memperelokkan benda yang duduk, ia ada ibadat, ia ada amal. Maka apabila dia nampak benda yang ada ibadat tu nampak comel, nampak? Apabila dia ada ibadat satu tu benda tu, amalan tu dia ada ibadat satu tu amalan tu, dan dia nampak comel amalan ni, dia nampak dengan akal dia comel amalan ni, sebab dia berdasar kepada akal. Apabila dia nampak comel benda ni dengan akal dia tengok akal dia tak ada apa, ada molek benda ni, akal dia hukum situ, ada wazabbu anhu, dengan tu dia mempertahankan bermati-mati.
Sebab apa? Dia kata sini kerana dia tengok nampak comel. Sebab tu dia orang dia tengok, oh aku nampak comel ni, ada bahaya tu. Aku nampak comel benda ni. Buatlah. Aku nampak comel buatlah benda ni. Tu. Dia tak faham asal. Ni daripada orang yang Islam sendiri. Aku nampak comel benda ni. Molek buatlah. Tu. Aku nampak comel buatlah. Mana otak aku tengok nampak molek. Buatlah. Dia tak ada dasar kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala kata walaupun nampak molek tapi Allah Taala tak nak suruh, tak ada contoh daripada Nabi. Dia tak boleh buat. Sebab agama Allah bukan agama akal. Tu dia tak serupa kat agama lain. Tu dia panggil amal faham pasal tu ialah faham yang dok ambil fikiran orang lain mari nak capur. Ni. Bagi orang yang banyak duk ngaji ilmu kalam, ilmu pasal kecek ni, ilmu falsafah ni, ilmu kalam ni, ilmu akal ni, maka dia guna akal terajak lebih pada hak. Maka apabila dia guna terajak lebih pada hak, situlah benar dia nak buat yang nampak comel. Dia tak ada pergi rojak kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tak rojak kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi, hadis-hadis. Lalu tu dia merasa comel dia buat. Maka dia kata wazabbu fiha, dan mereka itu mempertahankan bermati-mati. Atu apa panggil jadi seolah benar hak dia duk jadi benar, duk jadi manusia, duk jadi dia berselera, duk jadi pecah belah di kalangan orang Islam sendiri itu kerana situ yang dua tu ya. Kerana satu iktimad pada akal lebih telajak. Maknanya taklah orang panggil Allah Ta'ala ataupun wahyu Allah Subhanahu Ta'ala tu tak boleh belakang. Dia panggil situ ya. Tapi kalau dia letak wahyu Allah Ta'ala ni duduk depan, Quran duduk depan, wahyu Allah duduk depan, hadis-hadis duduk depan, akal duduk belakang, tengok nak masuk dengan akal, okey. Tak masuk dengan akal, dia sipel. Dia ambil hak Allah dulu dan ambil hak Nabi dulu, ambil wahyu dulu. Tu dia beza situ ya orang tempat boleh ada khilaf. Ada setengah orang, bahkan kebanyakan orang, dia ambil akal tak dapat, ambil Quran tak boleh belakang atau wahyu Tuhan tak boleh belakang. Yang ada setengah tu tapi tak ramai lah. Ambil Quran tak dapat, ambil wahyu tak dapat, akal tak boleh belakang. Ya situ ya. Maka orang panggil beza situ, maka dia pecah tu. Apabila pergi pakai akal, duk dapat Quran ada dalam belakang, maka situ dia tu pecah. Pecah ni, geruk ni geruk ni, ni geruk ni, ni geruk ni. Dia mari daripada? Mari daripada guna akal terlajak lebih pada hak. Maka jadilah berpok-pok. Hak tu hak Nabi kata 73 pok apa ni? Umat dia tu mulai kesal je masuk syurga tu. Ialah orang hak ittiba dia. Tu nak kata orang panggil bahaya sekali lah yang guna akal. Sebab tu akal ni dia tengok nampak molek ya. Kita dalam beragama kita tak boleh duk pakai tengok nampak molek. Aku nampak molek weh, aku berasa molek weh. Tu duk guna tak berasa molek. Nampak molek sebab apa? Sebab dia mari tadi pun tak nak ngaji, dia berasa. Sebab dia tak mari dalam ngaji, dia tak ngaji. Lalu tu dia berasa, tengok aku berasa molek ni. Ni. Hak ramai je masa tu. Aku nampak molek ni. Ramai je satu. Sebab dia tak ada ngaji. Tak ada ngaji panggil, bukan tak ada ngaji langsung, mana tak ada ngaji siapa kepada mereka yang boleh faham agama Allah SWT, khususnya orang panggil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tu. Bukan kata tak ada ngaji langsung, ngaji pun kalau tak ngaji Quran, tak ngaji hadis, tak ngaji tafsir Quran, tak ngaji hadis Nabi, tak banyak ke ngaji Quran dan ngaji hadis Nabi, dia tak mari lah. Dia tak mari akal. Sebab ya akal ni semua orang ada belakang. Tak kena ngaji, tengok itu dia reti dah akal. Tengok nampak dia bawa satu, boleh. Boleh syarah, kita nak sembahyang kena gini. Ya tak ngaji ni, dia boleh royak kat orang. Sebab apa? Sebab akal dia ada, dia tengok. Tapi hak dia royak kena tak? Kena lagi hak dia tengok tu. Bukan kena hak yang ngaji, hak dia tengok. Bahaya mai hukum tak tahu.
Benda nombor satu ya ada jadi. Ada benda nombor satu ada jadi. Sebab tu saya panggil yang nak seorang tu nak jadi betul dia je, ialah dia kena rajak kepada Al-Quran, kepada hadis, ngaji Quran banyak, ngaji tafsir banyak, ngaji hadis banyak. Tu mai hok ni dak dapat, hak lain pun ngaji juga, bukan tak ngaji. Barulah orang panggil dia mula nak terbaiki agama dia. Tu. Dia tengok benda molek. Li'anna kulla ummatin zayyanallahu lahum amalahum fara'ahu hasanan wa zabbu anhu. Sebab tu saya kata sini kadzalika demikian itulah zayyanna. Zayyanna ni kami hiaskan. Mana kami hias ni apa hias? Ya barang hias ni barang bukan asal. Nampak tak? Sebuah rumah barang hias ni apa? Ada ambil mari tak situ. Ambil je tak situ. Tabir tak situ. Ambil meja tak situ. Dia ambil lah dia panggil gambar tak situ dia panggil. Dia panggil apa tu? Dia panggil hias. Bukan asal. Asal ni rumah ni asal ni rumah dia buat daripada hari dia panggil asal. Ini hias. Itu makna hias. Mana hias ni? Hias ni maksud hias kalau bahasa Melayu tu nak buat jadi comel. Nak buat jadi molek. Sebab tu kita kata sini. Saya kata kadzalika zayyana, demikian itulah kami memperelokkan. Allah Taala kata, kami hiaskan, kami buat jadi comel. Buat jadi comel apa? Buat jadi comel amalan hak dia duduk buat tu. Dah dia dak nak pasal tu. Dia dak nak pasal tu. Allah Ta'ala comelkan di atas anak dia. Tiap-tiap ummah yang duduk ibadat kepada gapo, Allah Ta'ala hiyah comel. We nampak pada hati dia comel, lalu tu dia mempertahankan benda tu. Hak yang sebenarnya itu adalah hikmat yang Tuhan nak azab dia. Kerana dia dah hadap ke benda tu. Dia dah nak ke benda pasal tu. Maka Allah Ta'ala buka jalan. Panggil Allah Ta'ala buka jalan. Ya nak benda masa tu. Ya tak nak mikir tentang dengan Allah SWT dan Nabi. Lalu tu dia panggil Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan mana? Tuhan hiyah. Hiyah perjalanan dia tu. Hiyah amalan depan dia tu. Dia nampak molek ya wak. Dia nampak molek ya wak. Dia nampak molek ya wak. Dia panggil Tuhan buka jalan. Hiyah ke dia. Dia nampak kau molek. Ya kau buat. Nanti satu hari tu nak senyap. Hati. Beda tak dengar anda tak? Tu ya dah tu. Bid'ah itulah orang panggil. Bid'ah ni ialah yang manusia bila comel sendiri dengan akal dia. Payah nampak comel, tu dia panggil bid'ah. Orang panggil benda hak tu saat ni dia tak ada asal, tak ada orang panggil tak ada asal, tak ada cenduk, tak ada pak gatau, tak ada contoh daripada Nabi, dia panggil bid'ah. Hak tu. Dia panggil hiasan. Hiasan. Dia nampak comel. Ya. Dah dia dak nak kot tu. Sebab dia dak nak kot tu, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Hak sebenarnya Tuhan nak senyah di belakang. Buka jalan. Dia bahasa molek. Dia buka jalan, bahasa molek. Dan sebab dia dak nak kot tu. Sebab dia tak ada pergi mikir, bahasa nak rojak nak terak. Cik tengok benda aku nak buat ni ada kedak dalam cenduk Nabi misalnya gitu. Ada kedak dalam cenduk Nabi, ada lak dalam contoh Nabi. Ya paling ya mikir sikit ya. Kita tengok Quran tak ada nampak tak ada nampak. Sirik-sirik sikit habuk daripada contoh Nabi. Daripada orang panggil sahabat-sahabat tabi'in tak ada nampak dah sirik-sirik dia bersanding. Aku nak buat bersanding. Tu. Dia tak ada nampak pun, dia kacau juga. Sebenarnya dia tak ada nampak, beradu lah. Tinggallah tu ambil lah hak contoh Nabi ni. Dan Nabi tak ada contoh, tak ada buat, tak usah buat lah. Situ ya. Dia tak ada buat, orang panggil tak usah buat. Tak usah buat tu panggil turut Nabi dah tu. Maksudnya. Tu dia maksud. Jadi kalau masa tengok
Contoh Nabi tak ada. Tapi dia nak buat dah. Dia kacau nak pertahankan benda dia buat ni. Nak buat juga. Situ tu tunjuk jalan. Dia kau nampak. Jalan kau. Dia kau jauh. Orang panggil kau jauh. Kau jauh. Dengan melalui dia fikir tu. Dalam dia fikir nak buat satu benda tu. Dia kira kata benda ni manfaat ke dia. Sama ada manfaat dapat di segi apa dia? Di segi tubuh badan dia. Boleh duit kan misalnya. Boleh pekak ke. Kalau itu dia buat. Sebenarnya dia sendiri nampak kata tak ada. Tapi oleh kerana kalau buat boleh pekak. Kalau buat boleh. Itu panggil dia buat putusnya bukan kerana Allah. Dia buat putusnya kerana manfaat dia. Yang buat tu kerana ada manfaat di sebalik itu. Maka Tuhan turut jalan. Dia buat sekali, 2 kali, 3 kali. Tuhan kau buka buat. Itu dia maksud kata benda. Benda bid'ah yang satu. Habis itu, kalau dia rojok kepada orang yang nak buat benda bid'ah. Dah, dia rojok tengok tu. Cek tengok hati dia duk man. Sedangkan bukan dia tak tahu hati dia duk man. Hati dia duk tak boleh kalau dia mau buat kita dia tak buat lama kan dia mau tak panggil akan nasi. Dia buat tu gitu. Ya masa tu lah. Tapi dia buat sekali, 2 kali, 3 kali jadi change, jadi biasa. Ya benda masa tu, benda bid'ah dia jadi benda masa tu. Habis tu dia panggil kalau dia tu gerojok. Tengok asal ada. Tak ada beradu sekat tu. Kalau dah buat dah beradu. Sebab benda tak ada faedah. Bukan benda mudarat pada seseorang tu kita rakyat tu benda bid'ah. Benda bid'ah benda satu. Benda bid'ah tu benda hiasan. Bukan benda asal. Kazalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikian itulah kami menghiasi ataupun kami memperelok saya kata. Likulli ummatin bagi tiap-tiap umat amalahum amalan. Hak dia dak buat tu kerana dia tu dak buat maka Tuhan tunjuk jalan. Dah, di atas benda yang dak buat tu jadi Tuhan kau jadi comel. Mana Tuhan jadi comel maksudnya ya apa beliau apa tu nak buat sana dak pelau jadi molek sikit dah. Buat molek sikit, ya kau molek sikit misalnya kata apa ikutlah nak buat apa. Mula-mula buat halus Tapi nampak kata halus ni kalau buat asal ni orang kau ramai. Dia dak pelan sikit. Ubah dak pelan sikit, lama-lama dak boleh jauh siapa akhir esok siapa dia panggil. Jangan siapa berdecok, jangan siapa gapo. Ni asal sikit je. Tu nak ayat tu. Supaya orang panggil hak kita duk dengar dah sungguh tak tahu. Supaya orang panggil bagi orang setengah orang yang duk ngatik orang panggil ngatik besar. Ngatik besar. Tahu kata ngatik besar pasal tu ngatik dalam sejik ataupun dalam balasah. Tino jatuh duk ngatik hu. Tahu kata tak asal tak ada tapi dia berasa molek. Atau misal dia berasa molek. Dia berasa molek. Asal tahu dah tak ada. Orang tino orang jatuh duk ngatik dalam sejik gini. Pasti apabila dia berasa molek berasa hak angin berasa kod hak angin lama hak angin lama korama kod angin bo nak win hak angin sikit lagi lama bagi gini nak jadi nak itu katuk berita nak berita hak angin ada ia tu bagi dia duk patana bid'ah dia tu bagi orang panggil dia Tuhan duk memperhiaskan benda tu jadi duk kopana lama-lama akhirnya panggil dengan sama ada katuk dengan siapa akhirnya panggil hingga siapa boleh anak celah tu pun anak barakat lah boleh tu yang panggil yang kita teruk dah tak kira dah tu dah yang kata benda yang kita teruk hingga siapa panggil dia mengatik tina jatuh tak ada apa celah tu dan siapa boleh anak tu siapa noyak tu dia yogi khayal yogi khayal tu panggil Tuhan duk buka jalan bid'ah dia kerana dia nak satu dia duk kena nampak molek dia duk kena nampak molek sebenarnya orang panggil kerana dia tu serojok pada asal ni ayat ni tanah ayat itu sebab tu lah orang panggil kita ni nak buat apa-apa kita tengok cerak kalau kata cerak dah kata benda ni bukan dia kita klik dah mana tiga lah dia buat masalah lain tapi kalau kita kacau
Maknanya insya-Allah Tuhan buka jalan. Tuhan hiyah kau nampak molek. Dia nampak molek ya pergi jauh. Hari ni sekilo je. Duk sampai boleh setahun lagi sampai 2 kilo, 3 kilo, 400 sampai 100 kilo dak klik ada lah. Dak klik oleh lah. Aku tak leh. Hari dah muka pesan ni dah buat. Sok-sok mau jamai-jamai dah. Ha ya dak klik tak oleh. Tu yang bagi dak klik tak oleh. Sebab apa? Sebab Allah Taala dak hias di atas niat dia berdakwah. Ini ayat ni di situ wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Tapi dia semua tu Tuhan kata summa ila rabbihim marji'uhum. Walaupun tak ada hijah duk kopi tapi suknya kena klik aku juga. Kemudian kepada Tuhan mereka itu marji'uhum, tempat kembali akhirnya dia kena klik aku juga. Di situlah Tuhan nak kira. Hak mana dia nak buat di atas pandangan dia tu bermasa-masa tahun-tahun mari itu, maka akhirnya apabila mati situ tempat Tuhan nak kira. Mudah buat tu dia siapa yang suruh baik contoh mana kita jawab lah. Misalnya tu kalau kita ditanya buat amalan ni baik contoh mana, siapa yang suruh, kita nak jawab lah tu. Dan nak jawab tak ada dia mau nak buat gitu, aku tunggu dia mau tu tu kena mukuh lalu, kena mukuh melekat lah kalau kan satu. Ada fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, maka Allah Taala akan cerita pada mereka bima kanu ya'malun, dengan apa saja yang mereka itu amal. Hak mana kita dak buat dah, hak mana manusia dak buat sikit besar dah halus kecil, Tuhan akan royak habis. Ada kan royak habis, kan royak kita ada kepada kita pada akhirat esok. Orang panggil catat tak amalan tu diserah pada kita, boleh baca sesa kecil besar. Supaya hari ni kita main ngaji ni kita boleh tengok, kita nak tengok sangat orang panggil majlis yang kita ada ni dan kita mati esok. Dan memang Allah Taala we tengok 48 pukul 9 sampai pukul 11 ada mudah apa dalam masjid Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita tengok kita kalau Allah Taala waktu hal ni kita nak dengar. Yang kedua pula Allah Taala duduk sebutlah dah yang kita nak ngaji ni wa zakarahumullah fi man indah. Kita nak ngaji tafsir dia ni, nak ngaji ayat Quran dia ni, dia nak sebut. Kalau kita nak tahu dunia lah, kita law ni lagi dia nak puji dah. Lepas tu akhirat esok kita nak tengok, kita berdoa semoga kita boleh tengok amalan kita nak ni dan amalan lain-lain lagi tu, insya-Allah semua boleh tengok belakang. Jadi apabila hati kita duduk situ, benda yang kita nak amal ni hak suruh pun kita nak tengok di akhirat. Jadi kita mari ni bukan mari kerana apa, mari kerana kita nak we ada catatan dalam sijil amalan kita di akhirat, kita nak tengok dah lepas dia kita mati. Dan memang Allah Taala akan tengok. Bahkan Allah Taala sebut hari ni lagi dah. Ada dia nak tengok kita nak buat. Allah. Tu yang panggil baru kita berasa kita ni mengaji seronok. Bukan pergi kerana pakat mengaji, pergi kerana pakat dia menghajak gigi tu yang panggil. Ataupun mengaji kerana nak belawai, ya banyak kangguh lah yang panggil tu yang panggil. Tanya aja, rugi free. Habis masa, habis tenaga, habis harta. Tapi orang panggil buatlah gapo amalan, we ada ikhlas pada Allah Subhanahu taala. Itulah yang akan menyelamatkan seseorang pada hari akhirat esok. Hatu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah sikit ya, Allah Taala ayat ayat ya. Ya Taala cerita semua. Dan benda. Hatu. Jadi orang panggil begitulah. Jadi berdasar kepada ayat yang Allah Taala sebut sini, jadi tiap-tiap amalan tiap-tiap agama tu tuhiyah kepada agama dia tu, perkara-perkara yang dia buat tu orang panggil macam-macam lah. Sebab tu lah panggil nombor tak sadar bergaduh lah, tak sadar duduk maki, sadar kata lah pada Tuhan dia. Pada Tuhan dia sadar kata hunduh lah. Sebab apa? Hak yang lari asalnya boleh kita nak kata.
Dah dulu boleh nak kata sewaktu yang kata dulu boleh, tapi apabila berlaku dulu tu timbul orang panggil feedback daripada orang-orang hak agama lain tu duk mendetek. Ada agama Islam duk kata kepada Allah Taala macam-macam kata kepada Nabi, menyebab tu mana tu ayat ni lari beradulah. Dah saya katalah kepada dia bergalau mereka supaya tidak mereka dia kata kepada Allah dan kepada Rasulullah dan sebagainya itu. Sebab apa? Sebab semua amalan, semua tiap-tiap hamba tu, tiap-tiap manusia tu dia ada berpenatik dengan agama dia. Maka Tuhan kau buka jalan kepada agama dia, buka dia sesat kau kau jauh. Tu ayat yang kita dapat dah situ. Dah pada pagi ni. Jadi dia dua ayat yalah dah. Dua ayat. Dan ayat yang ketiganya wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yus'ikum annaha idza ja'at la yu'minun. Allah ini pun ada perlu pada tafsiri yang panjang jugalah. Dan kita rasa masa tidak izinkan kita. Dan InsyaAllah mana kita ambil dua ayat ni dulu daripada pagi ni. Dan kita berdoalah kepada Allah SWT. Semoga Allah Ta'ala hidayah pada kita apa yang kita belajar saat ni. Jadi yang kita belajar saat ni ada tiga ayat ni panggil tiga nuktah lah. Satunya ayat ni sebagai cak-ceng jelas Allah Ta'ala dia royak dan kepada manusia tidak ada jalan yang nak selamat melainkan dengan melalui ittiba Nabi. Orang panggil melalui ittiba. Bukan melalui reka di atas benda yang tidak ada daripada contoh Nabi. Itu so. Yang keduanya Nabi royak sini, Nabi ni bukan kena duduk jaga manusia. Dan dia bukan jadi wakil pada manusia. Dia hanya Nabi ni nak sampai kepada manusia agama Allah SWT. Dan sebagaimana hadis-hadis dan ayat-ayat yang Allah Ta'ala kata wa ma alaika illal balagh. Itu yang kedua. Tu. Sebab tu dan Nabi ni bukan tepat nak hitung kata orang panggil apabila dia berdakwah dia boleh ramai maka boleh pahala banyak. Apabila tak ada orang itu tak ada orang ikut boleh pahala sikit. Tak dia tak ada duduk situ. Dia ayat kata itu adalah soal hidayahnya duduk di tangan Allah SWT. Dan sebagaimana kita ngaji hidayahnya duduk di Allah SWT. Tapi kita ngaji magai sebagaimana yang kata hidayah itu ada dua dah. Hidayah irsyad, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Dua tu yang hidayah ni duduk di tangan Allah SWT. Walaupun orang panggil Nabi Muhammad tidak ada boleh nak menghidayahkan seorang daripada kafir kepada iman itu tak boleh. Tapi Nabi ni ada hidayah juga yang panggil innaka la tahdi ada apa ni hidayah panggil hidayah irsyad. Aku sebagai orang panggil boleh menghidayahkan manusia dengan melalui dakwah. Dia panggil hidayah irsyad. Itu hidayah Allah SWT. Yang ketiganya ayat-ayat Allah Taala lari sini untuk saya duduk mati. Ada berala-berala hak yang daripada orang-orang kafir lah, mana orang duduk ibadat pada ada berala-berala tu. Itu dia. Dan akhir sekali iaitu Allah Ta'ala hiyah ke tiap-tiap hamba dia, tiap-tiap manusia yang duduk beribadat tu Tuhan duduk buka jalan semua. Jadi kalau gitu orang panggil kepada umat Islam yang beribadah dengan Allah SWT nak beri Tuhan buka jalan tu ialah tidak ada jalan lain melainkan ia kena kelik. Ia kena kelik ke belakang ni. Kalau kita duk pergi lajak dah, ia kena pisah kelik ke belakang. Bukan pasal pergi kau apa? Orang agama lain pasal dah pergi kau apa sama. Dia duk patena sama agama dia, patena gini. Jadi duk konggi jauh. Tapi orang Islam duk apabila kita mari pergi jauh ni kita tengok jauh, ia kena pisah kelik ke belakang. Makna kelik rojak kepada asal. Klik rojak pada asal iaitu rojak pada Allah
iaitu al-iman. Rukun iman yang ni tu dah rajak pada Muhammad, iaitu rukun Islam, iaitu ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah 2-3 ayat yang dapat kita boleh hidup hari ini. Dan kita berdoa semoga Allah Taala ada hidayah selalu. Al-qaul hadza sallallahu alaihi wasallam. Muhammad wa